Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus,
tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom， 平安，祝你弟兄姐妹平安。真的很高兴可以见到大家。我们今天早上准备我们的心，我们来开始我们的聚会。我们还没有开始的时候，我们一起来闭上我们眼睛，一起来祷告，好不好？我们感谢阿爸父上帝，我们感谢你的爱，你的带领。我们每一天每一步，我们知道有你在我们的身旁。感谢你主耶稣，你是我们唯一的力量，你是我们唯一的盼望。我们祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，一起来说阿们。全然主耶稣里，他未曾撇下离弃我，忠心欢护着我，呼求他，主耶稣唯一。
在全能主耶稣里，他未曾撇下离弃我，从心怀保护着我，不求他，主耶稣唯一盼望，奇妙却能神无限的力量，能恢复更新我的身心灵，在你hand手中，我生命一切坚定不动摇，直到永远。我生命力量一千元，在全能主耶稣里，他未曾撇下离弃我，众心怀保护着我，不求他，主耶稣唯一盼望，奇妙却能神无限的力量，能恢复更新我的身心灵，在你hand手中，我生命一切坚定不动摇，直到永远。奇妙却能神无限的力量，能恢复更新我的身心灵，在你hand手中，我生命一切坚定不动摇，直到永远。奇妙却能神无限的力量，能恢复更新我的身心灵，在你hand手中，我生命一切坚定不动摇，直到永远。坚定不动摇，直到永远。坚定不动摇，直到永远。我们一起来开口，一起来献上我们的感恩。
感谢你，耶稣。我敬仰尊重你的荣美，我敬仰尊重你的荣美，圣洁圣配的敬拜赞美，我赞扬你的荣美。我们一起来大声来喊哦。我敬仰尊重你的荣美，是美好的神。我敬仰尊重你的荣美，圣洁圣配的敬拜赞美，我赞扬你的荣美。一起来献上。我敬仰尊重你的荣美，我敬仰尊重你的荣美，圣洁圣配的敬拜赞美，我赞扬你的荣美。谢你我们的神，哈利路亚，阿门。我们一起来荣耀我们的上帝，哈利路亚，哈利路亚。我们一起来献唱，好不好 ？Come on， 我们一起来拍手。领受天堂来的喜乐，那是我心中最大的力量。我感受你奇妙的爱，在我生活中常与我同在。领受天堂来的喜乐，那是我心中荣耀的盼望。我感受你大的力量，平静我心中极大的风浪。心中，我心不再有愁失望，因你是我生命力量。哈利路亚，我要欢呼
中最大的力量。我感受你奇妙的爱，在我生活中常与我同在，领受天堂来的喜乐，那是我心中荣耀的盼望。我感受你大能力量，平静我心中极大的风浪。哈利路亚，你永远居住在我心中，我心不再忧愁失望，因你是我生命力量。哈利路亚，我要欢呼歌颂你生命，是天喜乐现在降临，充满我心。居住在我心中，我心不再忧愁失望，因你是我生命力量。哈利路亚，我要欢呼歌颂你生命，是天喜乐现在降临，充满我心。是天喜乐现在降临，是天喜乐，是天喜乐现在降临，是天喜乐现在降临，充满我心。哈利路亚，荣耀我们的神。谢谢你，我们的上帝。我往哪里去躲避你神灵？我往哪里去躲避你容颜亲密朋友？紧紧我心，甚至献上全心全意设法，也无法报答你对我的心神何等光辉，珍贵荣耀，何等伟大！你在世就为我舍命，无法遮躲你爱的掌过高深，何等伟大！何等奥美！你为我的心这一念，荆棘美妙难证明了，何等美好！我往哪里去躲避你神灵？我往哪里去躲避你容面亲密朋友？紧紧我心。
深深的欣赏，甚至献上全心全意舍分，也无法报答你对我的心事何等光辉。珍贵荣耀，何等伟大！你在世间为我舍命，无法知多你爱的长阔高深。Shalom Bapak Ibu sekalian, 弟兄姐妹们平安， senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu hari ini di ibadah Mandarin online. 很高兴可以在线上中文堂与你们相见。 Sebelum kita mulai sharing firman Tuhan, mari kita berdoa. 我们分享主的话语之前，来我们一起祷告。 Bapa kami yang baik, 我们最美善的主， terima kasih Tuhan untuk hari ini. 谢谢你赐给我们今天， Hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami, 是一个很美好的一天， di mana kami boleh bersekutu, 我们可以与你相遇。 beribadah bersama-sama meskipun melalui online. 虽然我们是在线上的做礼拜，但是我们可以一起做礼拜。 Kami minta urapan-Mu turun atas kami 我们 Tuhan. 要求你的圣灵降临在我们的身上， Dimanapun kami berada, 不管我们处在哪里， apapun kondisi kami 不管我 Tuhan, 们在哪一种状况之下，
Engkau yang menjamah setiap hati 耶 kami. 稣，你触摸每一个人， Urapi hamba Tuhan, 你恩膏所有的仆人， urapi Naomi sebagai penterjemah. 你恩膏翻译者， Satukan hati kami supaya kami dapat menyampaikan apa yang menjadi message-Mu 把 Tuhan. 我们的心绑在一起，使得我们可以好好把你的话语传扬出去。 Terima kasih Bapa. 谢谢你，主耶稣， Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu 我们准备好了迎接您的话语。 hanya di dalam nama Tuhan 奉主 Yesus. 耶稣基督的名求， Kami berdoa dan 我 bersyukur. 们祷告，感谢你 Haleluya 哈利路亚， Amin. 阿门。 Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， hari ini saya akan membawakan sharing satu firman Tuhan mengenai toxic hati. 今天我们要讨论的一个题目就是说毒心。 Apa itu toxic hati? 那到底这个毒心是什么意思呢？ Toxic hati adalah racun hati. 毒心呢，就是你在心上的一个毒。 Kebanyakan orang cenderung memikirkan apa yang menjadi tampilan dari luar. 很多人是看外表而来做决定一切的。 Mungkin sebelum pandemi kita memikirkan bagaimana fashion kita, 在疫情之前呢，可能我们讨论到我们自己的穿着， cara kita berpakaian. 我们自己怎么样穿我们的外表。 Mungkin khususnya ibu-ibu, apakah matching baju saya dengan tas saya, dengan sepatu saya. 特别是对那个女士们呀，你觉得你穿着跟你所戴的那个配件到底是不是符合？ Mungkin bapak-bapak memikirkan bagaimana untuk menjaga aset mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka. 甚至那个先生们，可能他们就在探讨说，他们怎么样保护着他们手上的生意。 Masa pandemik ini kita berpikir bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik. 但是在这个疫情之下呢，我们只注意的就是我们的健康， Kita sibuk minum vitamin. 我们就是忙着维他命，一直灌维他命。 Kita sibuk untuk berjemur setiap pagi. 我们也是在忙碌中去晒太阳， Kita sibuk untuk berolahraga. 我们甚至正忙碌中的去做运动。 Dan kita semprot selalu hand sanitizer ada di tangan 然后 kita. 我们不管去到哪里的时候，我们就是把我们的手把它喷。 Tapi satu hal yang seringkali kita lalai untuk kita jaga, 但是有一件事情，通常我们往往都会忘记的， yaitu menjaga hati. 也就是顾好我们自己的心。 Saat kita lalai menjaga hati, 当我们无视了我们的心的时候， maka ada kemungkinan hati kita diracuni. 那么有可能我们的心已经被染上毒了。 Nah, pada saat kita buka celah, 当我们把这一个缝打开的时候， saat kita tidak jaga hati kita, 当我们没有好好顾好我们的心， racun itu bisa masuk dan merusak kehidupan kita. 这个毒可以进入我们的心，以及来毁灭了我们的人 Dan 生， bisa berujung kepada maut. 甚至会让我们面临了死亡。 Sadarkah Bapak Ibu sekalian, 你不知道你醒不醒悟？ kalau akhir-akhir ini iblis lagi banyak mencemarkan hati-hati. 那在这里呢，很多时候那个魔鬼呢，正在要毒了你的心。 Hati yang dijaga saja iblis berusaha untuk masuk meskipun mereka susah untuk masuk. 你可以想象，当我们照顾好我们的心，那个魔鬼就试着想要进入我们的心内。 Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, 之所以弟兄姐妹们， jangan sampai buka celah 不要把这个缝打开， supaya iblis tidak bisa masuk dalam hati 让 kita. 这个魔鬼没有余地在我们的心中。 Apalagi hati yang tidak dijaga. 何况是在那一些不好好照顾他的心的人， Bukan hanya udara saja yang bisa panas, 不只是这个空气会觉得热， tapi suasana hati kita pun bisa jadi 但 panas. 是我们的心情也一样的会变成热起来。 Di Amsal 4 ayat 23, 在箴言书第4章第23节说， dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 你要保守你的心，胜过保守一切。一生的效果是由心发出。 Di sini Salomo jelas menuliskan di kitab Amsal ini, 在这里，扫罗门在箴言书写得很清楚， agar kita harus selalu waspada menjaga hati kita. 让我们随时随意的照顾好我们的心。 Bukan hanya dengan sedikit waspada, 不只是一点点的提防， bukan dengan separuh 或 waspada, 是一半的提防， tetapi dengan segala 但 kewaspadaan. 是就是全心全意的在保守你的心。 Ada dua kata yang menarik buat saya di ayat ini, 在这里呢，有两句话对我来说很吸引我， yang harus kita perhatikan dan kita renungkan. 也就是我们必须要清楚的看清楚，以及我们来默想。 Yang pertama adalah kata waspada. 第一个就是保守、小心。
Kata lain dari waspada dalam Kamus Bahasa Indonesia 在 adalah 印尼文的字典里面呢，它有另外的意思， selalu siap siaga, 也就是说你要保持的警惕， berjaga-jaga, 还有谨慎， atau hati-hati. 也就是说小心。 Berarti ada kata hati-hati di sini, 在这里有小心这两个字， 2 kali hati. 在印尼文里面是2个心连在一起， Berarti hati kita itu benar-benar harus waspada. 所以呢，我们的心一定要好好的去保守。 Arti kata lain lagi daripada waspada 在这个注意在里面的另外一个意思呢， dalam bahasa Inggrisnya saat ini 在英文里面是这么说的， yaitu alert, 就是说提醒。 yang artinya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia 那如果我们把它翻译成印尼文来说， siap siaga ke arah sesuatu yang berbahaya. 也就是说你要警惕对于那些有危险的。 Ini lebih spesifik karena ke arah yang berbahaya. 这个会比较细节的解释，因为它是有危险的心。 Ditambah lagi dikonfirmasikan pada saya menyiapkan materi slide sharing khotbah hari ini. 再加上当我在准备我的讲道的时候， Ketika saya ketik kata alert ini, 当我把这个提醒打出来，就是 alert 打出来的时候， langsung yang muncul adalah tanda-tanda yang sangat mengerikan Bapak Ibu sekalian. 它出现的图片真的很可怕。 Tanda tengkorak salah satunya yang berarti adalah maut. 那里面呢，突然出了一个骷髅头，也就是危险的意思。 Kalau saya gabungkan antara arti dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya, 如果这2个语言我把它合并的时候，印尼文跟英文合并在一起呢， dan saya gabungkan menjadi bahasa sehari-hari, 然后我把它并成了一般的话语， seharusnya kita menjaga hati kita dengan sangat serius. 也就是说，我们要谨慎的保守我们的心。 Karena kalau tidak kita jaga, 如果我们没有好好的照顾着， bisa sangat berbahaya. 会特别的危险。 Jadi yang pertama adalah segala kewaspadaan. 所以第一个就是保守你的心。 Arti kata kedua yang perlu kita garis bawahi, 它的第2个意思我们也是可以把它划线， terpancar kehidupan. 在里面出现了从心里发出了光。 Bapak Ibu sekalian, saat kita tidak menjaga hati kita dengan waspada, 弟兄姐妹，如果你没有好好保守你的心的时候， maka akan timbul masalah-masalah. 所以呢，会出现了许多的问题， Masalah antara suami dan istri, 就是可能夫妻之间的问题， mungkin anak dengan orang 甚至 tua, 可能小孩跟父母的问题， antar sahabat, 或者跟好友们的问题， antara rekan kerja atau bahkan pelayan 或 Tuhan. 者就是你的同事或者你的一起服侍的同事， Karena apa yang ada dari dalam hati 因为从你的心里打出来的事， pasti akan keluar dalam kehidupan kita 一 sehari-hari. 定会显露出在你的人生的每一天。 Nah, apa resikonya kalau kita nggak jaga 那 hati? 这个危险是什么呢？当我们没有顾好自己的心， Akan masuk toksik seperti sakit hati dan iri hati. 那这个毒呢就会进入你的人生，就是说愤怒还有嫉妒 Kedua toksik ini jelas sangat berbahaya. 这2种特别的危险。 Seperti yang tertulis dalam Kitab Ayub 5 ayat 2, 就在约伯书5章第2节里面有记载说， sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. 愤怒害死愚妄人，嫉妒杀死愚昧人。 Jadi 2 hal ini, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, orang bebal dimatikan oleh iri hati. 那在这里面有2件事情我们要划线的，愚昧人呢是因为愤怒而被害死的，然后痴迷的人呢是因为嫉妒而被害死的。 Jadi sakit hati dan iri hati akan berujung kepada maut. 所以呢，愤怒还有嫉妒呢，你的后果就是死亡。 Kita sebagai anak Tuhan, 成为神的儿女们， jangan meremehkan kedua hal tersebut. 别小看这2种事， Karena hal-hal itu akan berdampak dalam kehidupan kita. 因为这些会影响到你的人生。 Contohnya dampak apa? 比如说什么呢？ Yang pertama adalah bagaimana kita meresponi segala sesuatu. 第一个就是说，你如何表出你的反应。
Contohnya kalau kita lagi sakit hati atau iri hati, 那就是比如说，当你在愤怒的时候，或者你在嫉妒的时候， respon kita akan selalu negatif. 我们的反应一定是负面的。 Meskipun orang inginnya tidak negatif, 可能你觉得说我没有啊，我没有呀， tapi kita akan curiga orang itu negatif terus. 但是我们会觉得说，我们会怀疑说他可能是有负面的哦。 Itu disebabkan karena hati kita lagi nggak beres. 那个是因为我们的心还没有保持住。 Apa dampak yang kedua? 那第二个影响是什么呢？ Perkataannya negatif 我们的说辞都是负面的， dan bahkan cenderung menjatuhkan atau menyakitkan perasaan orang lain dengan perkataan 甚 kita. 至因为我们所说出去的话会伤害了别人。 Di Matius 12 ayat 34b dikatakan, 在马太福音第12章34节第二段是这么写的： karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. 因为你所说出来的代表着你心中所想要的。 Jadi kalau hati kita pahit 那 terus, 如果你的心中是处在苦中， akan keluar kata-kata yang pahit dari kita. 那我们所说出来的话都是苦的。 Kalau hati kita lagi sakit terus, 如果我们的心呢在愤怒或者嫉妒， akan keluar kata-kata yang menyakitkan hati orang 必 lain. 须讲出去的话也会伤害到别人的。 Jadi hati-hati dengan ini. 之所以要小心呢。 Yang ketiga adalah 第三个， perbuatan yang negatif. 说负面的行为， Matius 15 ayat 19马 dikatakan, 太福音15章19节是这么说的： karena dari hati timbul segala pikiran jahat, Ingwe- pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. 因为从你的心中里面表露出你的恶意、你的恶的行为、你的不好的行为，是打从你心里发出来的。 Semua perbuatan ini pastinya akan berujung kepada maut. 之所以刚才我们所说的这些行为，它的后果呢是死亡。 Jadi hati-hati dengan 3 dampak yang disebabkan oleh sakit hati dan iri hati. 所以要小心翼翼的，因为你嫉妒还有愤怒所发出来的效果是不好的。 Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita dapat menjaga hati kita? 那么现在我们来看，到底我们怎么样可以保守住我们的心呢？ Apalagi di Amsal dikatakan harus dengan segala kewaspadaan. 所以在箴言书也说过了，要用我们的小心翼翼的去处理。 Yang pertama adalah 第一个就是说， tinggal dalam hadirat Tuhan. 持在神的同在里。 Jika suasana hati kita sedang panas, Bapak Ibu 如 sekalian, 果你的心中是在发怒的， carilah tempat atau suasana yang bisa bikin hati kita jadi adem. 那么你就去找一个地方或者一个东西，可以让你觉得比较安静， Adem, tenang, enak, nyaman, 就觉得很舒服、很舒适、很安静， rasanya damai terus. 感觉上好平安哦。 Itu hanya bisa kita dapatkan dalam hadirat Tuhan. 那样子的状况只有在神里面。 Di Mazmur 62 ayat 2 dan 3 dikatakan, 在诗篇62章第2节说， hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. 唯独他是我的伴使，我的救主，在他的里面，我有得到平安。 Saya sangat diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang menyampaikan khotbah di di GBI CK7 juga pada awal tahun 2021. 在一个2021年初的时候，有一个神的仆人也在我们的 JK7， 他在分享的时候，我真正的大大的被祝福了。 Beliau katakan dengan jelas, 他这么的说，很清楚的说着， kalau lagi jalan di dalam api, 如果你是在火坑走的时候， jangan bawa bensin. 不要把你手上带着油。 Kalau bayangin Bapak Ibu sekalian, 你试着想象看，弟兄姐妹们， kita jalan di daerah dekat api, 当我们在走的时候，周围都是火， lalu 火把 kita bawa bensin, 然后我们手上握住那个油， pasti kita akan terbakar. 一定会被烧到的， Makin tambah parah. 会越来越严重。 Apa artinya ini? 那到底什么意思呢？ Berarti kalau suasana hati kita lagi 那 panas, 就是换句话说，当你的心中觉得在愤怒的时候， jangan deket-deket dengan sumber yang bisa membuat hati kita tambah menjadi lebih panas. 不要靠近那一个让我们会起怒心的， Bahkan membuat hati kita, iman kita, dan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita jadi terbakar. 甚至我们会因为这样子造成我们自己的信心、我们的信仰、我们的盼望都被烧毁了。
Contoh, 比如说， kalau seandainya kita bergaul dengan orang-orang yang 如 kepahitan, 果说我们四周围的交情的朋友都是一个有苦心的人， yang selalu negatif, 然后一直都是负面的， atau orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman 甚至就 Tuhan, 是他活在神之外的一个人， maka hidup kita yang sebenarnya lurus 那么我们其实，在走在正道上的时 akan 候， pelan-pelan ke bawah arusnya. 慢慢的偏离， Mungkin nggak langsung, 或者可能不是直接都偏离， tidak kelihatan langsung perubahan dalam 1-2 hari, 或者在一两天也看不出你的改变， tapi hal-hal negatif itu akan terimpartasi dalam kehidupan 但是 kita. 这些负面的一定是会降到你的身上的。 Saya suka selalu ngomong sama anak-anak saya, 我很喜欢这样对我小孩说， pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 不好的交情会毁了你的好的生活。 Ternyata itu tidak berlaku hanya untuk anak-anak, Bapak Ibu. 这些不只是针对小孩子而已哦， Kita pun orang dewasa harus bijaksana di dalam memilih pergaulan 我 kita. 们成为一个有智慧的人，也是必须要拥有这种心态。 Jadi Bapak Ibu sekalian, 之所以弟兄姐妹们， jangan dekat-dekat dengan sumber yang panas. 不要靠近那个会让你发火的一个 Tapi 地方， cari Tuhan yang memberikan kepada kita damai, sejahtera, dan sukacita. 请寻求我们的主，因为他会给我们平安，给我们舒适的地方， Yang membuat hati kita ada damai, sejuk, adem, tenang. 使得我们的心有一个平安的心，有一个安心的心，有一个舒适的心， Untuk menjaga hati, 让我们可以保守我们的心。 kita harus dekat dengan Tuhan. 我们务必要亲近我们的主， Jangan terkontaminasi dengan hal-hal 不要因为这一些影响了我们， yang membuat kita menjadi panas hati. 让我们很容易的愤怒。 Tetapi semakin kita dekat dengan 当 Tuhan, 我们越靠近我们的神的时候， pasti ada damai, sejahtera, sukacita dalam hati kita. 必定他的平安、他的喜乐在我们的心中。 Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, 所以第一点，弟兄姐妹们， tinggal dalam hadirat Tuhan. 持在神的同在里。 Yang kedua, 第二个， bagaimana cara kita menjaga hati? 如何保守我们的心， Bersihkan hati setiap waktu. 随时洁净你的心。 Di Mazmur 51 ayat 10 dikatakan, 在诗篇51章第10节说。 Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. 求你使我乃得救之恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。 Di sini di Mazmur dikatakan dengan jelas 在诗篇很清楚的说到， bahwa kita harus minta kepada Tuhan 我们必须要求我们的主， untuk menahirkan hati kita 让他来洁净我们， dan memperbaharui batin 以 kita 及来更新我们的灵， dengan roh yang teguh. 用他的坚强的灵来扶持我们。 Kita harus membersihkan hati kita secara rutin. 我们务必要按时的亲近我们的心， Minta tuntunan dari Roh Kudus. 要求圣灵来带领我们。 Kadang Tuhan pakai orang-orang yang di sekeliling kita. 很多时候，神会利用我们四周围的人， Mungkin suami kita, istri kita, 或者我们的太太、我们的先生， mungkin gembala kita, 甚至我们的牧者， pembimbing rohani 还有 kita, 我们的领导者， atau bahkan Roh Kudus sendiri 甚至他自己圣灵自己 yang memberikan kita signal, 来告诉我们提示、暗示， menasehati kita 请教导我们， kalau hati kita mulai serong 我们的心已经偏离了， atau mulai melenceng dari kebenaran 或 firman 者已经 Tuhan. 开始走出正道上了。 Kalau Tuhan mengingatkan kita ada hal-hal yang harus 如 dibereskan, 果神提醒我们有些我们必须要处理的事， segera bereskan. 马上的去做， Jangan ditunda. 不要把它耽误了。 Karena pada saat kita tunda, 当我们把它搁在一边的时候， itu akan menjadi celah buat iblis masuk. 那么魔鬼就利用这样子的缝就进来了， Dan itu akan menjadi sakit hati. 那就会变成愤怒。 Dan tadi saya sudah katakan di awal, 刚才在前面我说过了， pada saat kita mulai sakit hati, 当我们开始愤怒的时候， kita akan berdampak dalam perbuatan, perkataan, dan tindakan 所 kita. 以我们的行为、我们的说法、我们的思想都会被影响到。
Dari hati yang bersih 从一个干净洁净的心， akan keluar tindakan yang 会 bersih. 发出一个干净的行为。 Saya ingin katakan bahwa hati yang bersih bukan berarti hati yang tidak pernah salah. 我要跟大家讲说，这个清净的心不是代表说你的心没有犯罪 Atau 过， tindakan yang tidak pernah salah. 或者你所选择、你所做出来的行为没有错的。 Tetapi orang yang memiliki hati yang bersih 但是那一些拥有洁净的心的人， akan sadar pada saat dia melakukan sebuah kesalahan. 当他要做出一个错误的决定，他会马上醒悟， Lalu dia akan minta ampun sama 然 Tuhan 后他会跟神求饶恕， dan akan memperbaiki apa yang dia lakukan. 他会改进他所做的错。 Contohnya Daud. 比如说大卫， Saya 大卫 bisa katakan bahwa Daud adalah orang yang bersih 我 hatinya. 可以跟大家讲说，大卫是一个很亲近，他的心是很亲近的一个人， Bahkan Tuhan menyatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. 甚至神是这么说的：大卫是他之心，他自己自比自己的人。 Apakah Daud tidak pernah berbuat salah? 啊，你觉得大卫没有做过错吗？ Ya, kita semua tahu bahwa Daud melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar. 那我们大家都知道，大卫犯了一个大错， Yaitu dia melihat Betsheba mandi di sotoh rumah, 因为他看那个百色巴在洗澡的时候， jatuh dalam dosa perzinahan, 他就直接掉入了这个罪恶里， dan sampai akhirnya dia berencana untuk membunuh Uria, suami dari Betsheba. 甚至大卫曾经计划了要杀死这个百色巴的先生，就是乌利亚。 Di sini kita lihat bahwa Daud memiliki hati yang bersih 这里我们看到大卫有一个洁净的心， karena pada saat dia ditegur, 因为当他被提醒的时候， dia langsung mengakui bahwa dia bersalah. 他立刻马上说：“我错了。 Dia nggak ngeyel, ”他没有在狡辩， dia nggak nyalain orang-orang lain, 他没有怪罪在四周围， karena itu yang sering kita lakukan. 因为那都是我们时常做的， Mungkin termasuk saya. 甚至可能包含我在内。 Pada saat kita ditegur, 当我们被提醒的时候， kita bilang dia kok salah, dia kok salah, dia 可 salah. 能我们一直只说是他的错，是他的错，也就是他的错， Tapi kita tidak introspeksi diri. 但是我们没有谨慎我们自己。 Tapi bagaimana respon Daud? 当时你看到大卫他的反应是什么呢？ Dia minta ampun kepada Tuhan 他求饶恕，对神求饶恕， dan dia memperbaiki kesalahannya. 他改了，他去纠正了他的不对的行为。 Jadi hati itu harus dibersihkan, Bapak 所以 Ibu. 我们的心必须要来洁净我们的心， Sama seperti firman Tuhan berkata 就像那个神的话也是这么说的。 bahwa tubuh kita adalah bait Allah. 我们的身体就是神的至圣所。 Pada saat Tuhan mau bersemayam dalam hidup kita, 当主耶稣要住在我们的里面的时候， kita harus membersihkan tubuh ini. 我们务必洁净、清净了这个肉体， Bukan secara letterlek atau harafiah, 不只是一般的这么做， tetapi secara apa yang ada di dalam hati. 但是你心中有什么，你务必要去解决。 Seperti rumah tinggal, 就像我们住的屋子， kita akan nyaman tinggal di dalamnya 当我们会觉得舒适住在里面的时候， jika rumah itu dalam keadaan bersih, 就是在他的家中的状况是干净的状况， harus dalam keadaan terang, tidak ada tikus. 也就是很光亮，没有老鼠， Begitu juga dengan Tuhan. 也就是神也一样， Tuhan mau tinggal dalam hidup kita, 神要住在我们的生活里， kita mau merasakan hadirat 我 Tuhan, 们要感受到神的同在， kita mau merasakan mujizat-mujizat yang Tuhan akan sediakan bagi hidup kita. 我们要看到神所行的奇迹在我们的身上出现， Minta setiap waktu Tuhan mentahirkan hati kita. 恳求神随时都保持着我们的心。 Tidak ada manusia yang sempurna, 在这人生中没有完美的人， tapi intinya adalah 但是重点是在于说， maukah kita selalu membersihkan hati kita setiap 我 waktu. 们是否愿意随时都洁净我们的心。 Jadi poin kedua Bapak Ibu sekalian, 第二点， bersihkan hatimu setiap waktu. 随时洁净你的心。 Dan poin yang ketiga yang terakhir, 第三个，最后一个， minta hati yang baru kepada Tuhan. 对神求拥有新的一颗心。 Kenapa saya katakan 为什 begitu? 么我要这么说呢？ Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, 因为我们成为神的儿女们， kadangkala kita tahu kebenaran 我 firman, 们已经知道神的道了。 tetapi kita suka mengeraskan hati dalam banyak hal. 但是在许多状况的时候，我们还是固执的。
Contohnya, 比如说， kalau kita lagi kesel dengan 如 seseorang, 果我们对一个人不满， kita tahu harus mengampuni orang 我 itu, 们清楚知道我们必须要饶恕这个人， tapi kita mengeraskan hati untuk tidak mau 但 mengampuni. 是我们选择固执，我们不要原谅他。 Atau mungkin kalau kita saat ini sedang diproses oleh 或 Tuhan, 者现在我们在神的试探中， kita malah bukannya bersyukur, 我们不单单是感谢主， karena itu segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kita untuk 因 bersyukur. 为神要我们每时随时随刻都是感谢主的， Tapi mungkin kita bersungut-sungut 但 kepada 是可 Tuhan. 能我们一直抱怨着。 Nah, pada saat ini saya akan bacakan dari Yehezkiel 36 ayat 26. 那现在我要在以西结书， Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 阿们。我也要赐给你们一颗新的心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉实心，赐给你们肉心。 Tuhan tidak bisa melakukan mujizat, 神无法行他的奇迹， tidak bisa memberkati kita 他无法祝福我们。 kalau kita tetap mengeraskan hati 如 kita. 果我们拥有了这一颗蛇心， Bahkan Tuhan tidak bisa bicara kepada kita. 甚至神无法对我们说话， Rasanya semua apa yang Tuhan omongin itu akan mental. 就是感觉上神所说的通通都是弹过去弹回去， Karena hati kita yang begitu keras. 因为我们拥有了一颗固执的心。 Maka dari itu Yehezkiel berkata bahwa kita harus minta hati yang baru. 所以呢，以西结这里面说，我们必须要求一个新的心， Dan menjauhkan dari kita hati yang keras. 来远离我们固执的心， Dan belajarlah untuk memiliki hati yang taat. 以及学习如何拥有一个服从的心。 Contohnya bangsa Israel. 比如说以色列的人， Sebenarnya Tuhan hanya membutuhkan 10 tulah untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. 其实主耶稣把这些以色列的人从埃及带出来，他只需要了十个条。 Kalau Tuhan mau, 如果神要的话， 5 tulah juga bisa 其 bikin. 实5件就够了。 Kalau Tuhan mau, 如果神愿意的话， 1 tulah aja bisa. 甚至1件也可以了。 Tapi Tuhan mengizinkan 10 tulah 但是主耶稣允许这个10件， untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. 让把这些以色列的人从埃及带出来。 Tetapi di sini Tuhan perlu 40 tahun 但是主耶稣需要40年， untuk mengeluarkan karakter Mesir dari bangsa Israel. 让这个埃及的一个行为显出在这个以色列的人， Karena begitu kerasnya hati bangsa 因为 Israel. 他们如此的实心，如此的固执， Sehingga kebanyakan dari mereka 使得大多数他们 tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. 没办法看见神的美好， Tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan dalam 没办 hidupnya. 法享受神的应许在他们的生命中。 Itu disebabkan karena hati yang keras. 他这样子是因为他们有固执的心造成的。 Tidak ada mujizat di dalam kekerasan sebuah hati. 在固执心里面或者实心里面，没办法显出神的奇 Dan 迹， bahkan itu bisa berakibat fatal. 甚至它会变成一个负面的事。 Contohnya, 比如说， dalam kesehatan jasmani, 在我们肉体的健康上， ada penyakit yang disebut liver cirrhosis, 在这里有一个病痛是叫做 liver cirrhosis， yaitu pengerasan dari sebuah hati. 就是你的心中结石了。 Kalau itu tidak diobati dari sejak awal, 如果你没有从头医治好的话， maka itu akan bisa mengakibatkan kematian. 那它到最后会让你死去。 Begitu juga dalam kerohanian kita. 跟我们的属灵上的人生也是一样的。 Kalau kita membiarkan hati kita keras terus-menerus, 如果我们一直保持固执的心， maka itu juga akan mengakibatkan maut. 之所以它也会造成死亡在我们的人 Maka 生 dari 里 itu Bapak Ibu 之 sekalian, 所以弟兄姐妹们， hari ini 今天 kita minta hati yang baru dari 来 Tuhan. 我们求神给我们新的一颗心， Hati yang keras dilembutkan oleh 我们 Tuhan 固执石头的心来神软弱， dan menjauhkan dari kita hati yang keras dan diberikan kepada kita hati yang taat. 让我们远离这个固执的心，但是让我们拥有了一个服侍神的心。
Jadi 3 hal di atas tadi yang saya katakan. 之所以以上我讲到了3点， Tinggal dalam hadirat Tuhan, 持在神的同在里， bersihkan hati kita setiap waktu, 随时洁净你的心， dan jangan mengeraskan hati. 不要固执， Minta hati yang baru dari Tuhan. 请求神给我们新的一颗心。 Itu adalah tips untuk bagaimana kita menjaga hati kita. 这个就是给你的一个秘方，让你保守你的心。 Dan saya percaya 那么我也相信， pada saat Tuhan menjauhkan kita dari toksik hati ini, 当主耶稣让这些毒性远离我们的时候， maka Tuhan selalu akan memurnikan dan menyucikan hidup kita. 那么神一定会洁净我们的人生，还有我们的心。 Karena tanpa hati yang murni, 如果你拥有不到神洁净的心， hati yang tulus, 没有一个诚恳的心， hati yang suci, 洁净的心， maka kita tidak dapat bertemu dengan 我们 Tuhan. 无法遇见我们的神。 Sebagai penutup, 到最后的， saya ingin katakan pada hari ini, 我要对大家说， hati-hati dengan hatimu. 小心对于你的心， Tidak hanya dengan penyakit, 不只是对于那个病痛， tidak dengan virus, 不只是对于那个细菌， tetapi ada yang lebih penting yang kita jaga, 但是有更重要的，我们必须要保守的， yaitu hati kita. 也就是我们自己的心。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告， Terima kasih Bapa yang baik 感谢你美好的神， untuk sharing firman Tuhan pada 今 hari 天你 ini. 所分享出去的话语， Pada hari ini kami belajar Tuhan, 今天我们学习到了 bagaimana kita harus menjaga hati kami, 如何保守我们的心， supaya kami layak untuk bertemu 使 denganmu. 得我们配得遇见你， Mampukan kami ya Tuhan, 让我们有办法， tahirkan kami ya 请 Tuhan. 洁净我们的心， Nasihati kami ya 请 Bapa, 提醒我们， kalau seandainya hati kami mulai melenceng dari kebenaran firman-Mu. 当我们的心走出偏离你， Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. 或是有一些对跟你的真理不相符的， Engkau ungkapkan Tuhan, 主耶稣你来接洽， supaya kami bisa kembali berbalik dari jalan-jalan kami yang tidak benar. 使得我们可以把我们的路可以走回正路， Dan perbarui hati kami Tuhan, 请你更新我们的心， berikan hati kami yang lembut, 给我们一个温柔的心， yang taat akan firman-Mu. 也服从你的话语的心。 Kami tahu kami nggak sempurna 我们知 Tuhan, 道我们不完美， tapi kami memiliki Allah yang 但 sempurna. 是我们拥有了一个完美的神， Roh Kudus yang selalu siap menegur 以 kami. 及随时随地的提醒我们的圣灵， Karena kami percaya firman-Mu ya dan 因 amin. 为我们相信你的话语是对的， Engkau selalu akan menyucikan hati 你 kami. 务必随时都洁净我们的心。 Terima kasih Tuhan. 感谢你主耶稣， Hamba selesai 我 berbicara, 们今天停在这里， tetapi Engkau sendiri yang memateraikan firman-Mu ini 但是主耶稣你自己来立正， di dalam setiap hati kami. 在我们所有每一个人的心中， Dimanapun kami 不管 berada 我们处 Tuhan, 在哪一个地方， urapan-Mu turun, 你的恩膏降临在我们里面， hadirat-Mu tercurah, 你的同在与我们同在， jamah setiap 你 hati, 触摸每一个人， lembutkan 你 Tuhan. 来温柔每个人。 Kami mau memiliki hati yang baru, 我们要拥有一颗新的心， karena kami mengasihi 因为我 Engkau. 们爱你， Tegur yang salah, 教导我们 sembuhkan yang sakit, 医治那些有病痛的， balut setiap luka, 你保守那一些有伤痛的， supaya kami berkenan di hadapan-Mu. 使得我们在你面前是配得的。 Terima kasih 感 Bapa. 谢您主， Terpuji namamu senantiasa, 荣耀你的名， hanya di dalam nama Tuhan 在主耶 Yesus. 稣基督的圣名求。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福大家。 Shalom, Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu PDP Tirza Juliana Wibowo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 31 Oktober 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ari Kiswanto. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30.
dan ibadah secara online pukul 7 untuk ibadah Welcome Baby Day, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Gary Undarsa dengan tema sepanjang bulan Oktober True Story. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak-anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Mengapa kulit bayi sering ada bercak? Bercak merah tersebut tentu saja mengganggu buah hati dan semakin hari semakin bertambah besar. Apa yang harus dilakukan oleh para orang tua? Mungkin para orang tua punya pertanyaan seperti ini dan khawatir dengan kulit sang buah hati. Jangan panik, mari kita mengenal kondisi kulit anak dan kelainannya. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara merawat kulit bayi atau anak Bapak Ibu sekalian. Ikuti ibadah Welcome Baby Day pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021, mulai pukul 7 pagi bersama narasumber Dr. Darmadi Darmawan, SPA, dengan tema kelainan kulit pada anak. Ikuti ibadah tersebut melalui YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lainnya, dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Shalom Bapak Ibu sekalian. Untuk mengikuti ibadah onsite GBI PRJ Group CK7, Bapak Ibu wajib melakukan booking melalui aplikasi GBI PRJ Group CK7. Berikut langkah-langkahnya. Bapak Ibu harap mendownload terlebih dahulu aplikasi GBI PRJ Group CK7 di Play Store atau Apple Store. Lakukan registrasi dengan mengisi data-data pribadi yang diminta. Setelah selesai mengisi data-data pribadi dengan benar, maka Bapak Ibu akan menerima 6 angka OTP di SMS mobile phone atau di email Bapak Ibu sekalian. Kemudian klik 3 garis yang posisinya berada di kiri atas layar mobile Bapak Ibu sekalian. Setelah itu, Bapak Ibu dapat memilih menu On-Site Service Schedule untuk booking e-tiket guna mengikuti ibadah on-site yang Bapak Ibu inginkan. Sebelum booking e-tiket on-site, harap Bapak Ibu membaca fakta kesepakatan mengikuti protokol kesehatan dan disclaimer ibadah on-site GBI PRJ Group CK7. Setelah Bapak Ibu menyetujui isi fakta kesepakatan dan disclaimer tersebut, harap memberi centang di kotak tanda sudah membaca dan dilanjutkan step berikutnya. Bapak Ibu harap mengisi cabang dan jam ibadah on-site yang dipilih. Kemudian klik submit, lalu Bapak Ibu akan mendapatkan nomor e-tiket untuk ibadah on-site sesuai yang Bapak Ibu pilih. Booking e-tiket dapat dilakukan mulai hari Senin, tanggal 1 November 2021 pukul 9 pagi untuk ibadah on-site hari Minggu 7 November 2021. Demikian untuk minggu-minggu seterusnya. Tempat terbatas, harap Bapak Ibu memperhatikan waktu booking e-tiket tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Seorang wanita dikatakan hebat bukan karena jabatannya sebagai pemimpin di perusahaan atau organisasi dan menjadi yang paling dominan di antara orang sekitarnya.
Wanita yang hebat adalah dia tahu bagaimana caranya memaksimalkan setiap potensi yang ada di dirinya. Namun, tanpa harus menjadi seorang yang dominan di lingkungannya. Karena setiap potensi atau talenta dari Tuhan jangan pernah kita sia-siakan. Apakah ibu-ibu sudah mengembangkan potensi kalian sampai ke tahap yang maksimal, namun tetap menjaga sikap untuk tidak menjadi seorang yang dominan? Jangan lewatkan ibadah WOI CK7 live streaming via YouTube channel GBI PRJ CK7 pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 3 sore bersama Evangelis Gina Darmawan dan Grace Natali dengan tema Maksimal Bukan Dominan. Jangan lewatkan topik kita kali ini yang bakalan seru dan akan menjadi berkat buat ibu-ibu sekalian. Untuk kul gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 28 Oktober 2021 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Pastor Randy Junaidi PSC. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp di nomor 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat KUL yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di KUL Mandarin dapat menghubungi Ibu Jocelyn di WhatsApp dengan nomor 0878 8861 2777. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak Pendeta Suryadi di WhatsApp dengan nomor 0819 0826 8833. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang via Zoom kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link, user ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian. Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan baptisan selam pada tanggal 13 November 2021 dan penyerahan anak pada tanggal 20 November 2021. Pendaftaran mulai dibuka pada hari Minggu 24 Oktober 2021. Harap Bapak Ibu dapat segera mendaftarkan diri atau anak-anak Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. CK7会堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的思想前，让我们一起宣讲第三个五旬节的意义。因为我们相信，当我们说出话来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？灵后是善。但我们既有信心，正如记者上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第三个五旬节的意义，第一个意义，第三个五旬节是现代审理大大教皇的时期，远超过当时在亚述撒节所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后灵魂受割。第三，第三个五旬节将兴起耶利米亚的一代，其被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个五旬节将指下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，CK7会堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？2历代志下7:14，这成为我名下的子民，若是自卑、祷告，寻求我的面，
转离他们的恶行，我必从天上去听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家主。但愿成为一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每一个向上帝呼求的人得着拯救。我们祷告，让全体基督徒会堂和同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉主耶稣的名，对新冠病毒和全球性经济说：住了吧，静了吧。我们要为佐科维总统和马鲁夫阿敏副总统祷告，求米池给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他仆人刚传道蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他持续被使用，成为第三个五旬节使者来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的基督徒牧师长许元哲医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子 Olivia、 孩子、媳妇儿和孙儿们都蒙福。求上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在基督徒的牧养事工，使我们所有在基督徒的子民配得在上帝面前。我们也为波德里教会、神的教会、Oral Roberts 大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为这基督徒兴起耶利米亚一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天基督徒参加网上敬拜的会友们祷告。我们也为有病的祷告，上帝已经医治他们，但终但得，求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉主耶稣基督的名，让每一位求上帝的子民能脱离新冠病毒和经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和基督徒会堂的会友们，请举手领受上帝通过他仆人基督徒牧者来祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi Anda semua dari serangan pandemik COVID-19. God bless you all.